kecuali jawapan D. Okey. Nombor 4 ada cakap, okey, Nabishi kata D tadi, ada seorang pelajar juga jawab D. So kecuali maknanya ni tak betul lah. Ini kurang betul dalam merendah diri membuat sebarang perkara. Okey, nombor 4 jawapannya ialah D. Betul lah. Yang tidak betul lah kat situ D. Okey, so seterusnya kita melihat di sini adalah dalam poster di bawah terdapat 3 kesalahan ejaan. Kenal pasti kesilapan tersebut dan tulis ejaan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin poster itu semula. Okey, cari kesilapan ejaan. 3 kesalahan. Jawapan Bag. okey, so satu ialah bag. Okey, jawapan bag, ejaan bag macam mana? B-E-G. B-E-G, bag. Okey, lagi? Masalah. Okey, masalah sepatutnya 1A, bukan 2A. okey, 1A sahaja, betul? Okey, take note, masalah, bukan masalah. 1A sahaja ya, masalah. Lagi? Ibu bapa. Ibu bapa? Yang mana tu ibu bapa? Ni, ibu bapa. Sepatutnya? Rapat. Okey. Alright, di situ. Okey, dia nak 3 kesalahan, betul tak? Okey, 3 kesalahan. Okey, ibu bapa tak ada. Ibu bapa tu betul. Ibu bapa betul dia tidak salah. Ada satu lagi. Satu lagi. Potong 1A kat situ. Okey, lagi apa? Tidak datang hai. Tidak datang hai. Minima. Okey, betul. Minima ya. Minima ni salah. Patutnya ialah apa dia? Minimum. Betul. Minimum. Okey, minimum. Okey. Tidak datang haid tu betul ya. Okey, yang salah ejaan ialah minima. Gantikan dengan minimum. Okey, boleh ya? So awak dapat 3 kesalahan ejaan di situ. Okey, so awak tulis kat sini lah. Okey. Alright.
Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan bahasa. Okey, kenal pasti kesalahan tersebut dan tulis jawapan yang betul. Okey, kesalahan bahasa ya. Tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin. Okey, banyak kejayaan yang beliau capai dalam arena sukan pada peringkat antarabangsa. Satu kesalahan bahasa. Di bawah ni terdapat satu kesalahan bahasa. Maknanya sini awak kena tulis balik ayat ini dengan betul lah. Okay. Banyak kejayaan yang beliau capai dalam arena sukan pada peringkat antarabangsa. Kat mana kesalahan bahasa kat situ berlaku? Awak tak payah tukar ayat. Awak tengok kesalahan bahasa saja dan awak cuba perbaiki. Dapat? Dapat tak? Nak cuba? Semua. Beliau capai. Beliau capai tu awak nak tukar dia kepada apa? Awak kena tukar. Kalau awak dapati kat sini ada kesilapan, so awak kena tulis balik ayat yang betul. Maknanya awak dah tahu dah, awak dah kena pasti dah, okey kat sini ada kesilapan kan. So awak tulis ayat yang betul. Dicapai oleh beliau. Baca seluruh ayat tu. Banyak kejayaan yang dicapai oleh beliau dalam arena sukan pada peringkat antarabangsa. Betul. Okey, banyak kejayaan yang dicapai oleh beliau. Yang dicapai oleh beliau dalam arena sukan pada peringkat antarabangsa. Okey, boleh faham tak? Okay, banyak kejayaan ni awak kekalkan, cuma yang salah ini awak dapati ini salah. Beliau capai. So awak tulis balik banyak, saya buat macam ni ya, banyak kejayaan yang dicapai beliau. Banyak kejayaan yang dicapai beliau dalam arena sukan. Okey. Seterusnya ayat yang kat bawah ni, apa yang salah? Mereka yang gemar bersukan akan memiliki tubuh yang sihat atau minda yang cerdas berbanding dengan mereka yang kurang bersukan. Apa yang salah di situ? Tukar. Yang salah di situ tukar kepada satu perkataan yang lebih sesuai. Rasa-rasanya yang mana salah? Semua tidur. Siapa nak tolong jawab? Okey. Okay, Adriana Huda, minimum. Beliau capai. Okey. Beliau pula. Mereka yang gemar bersukan akan memiliki tubuh yang sihat atau minda yang cerdas berbanding dengan mereka yang kurang bersukan. Kat mana salah? Cuba. Cepat-cepat. Cuba jawab. Ini ada 30 orang kat sini ya. Banyak. 30 orang. Ya. Okay. Atau. Okay, sepatutnya apa? Dan. Okey, betul jawapan awak ya. Atau ni tukar dia kepada dan. Saya guna mouse tulis ni. Dan
Okay, done So awak tulis baliklah ayat dia. Mereka yang gemar bersukan akan memiliki tubuh yang sihat dan minda yang cerdas berbanding dengan mereka yang kurang bersukan. Okay, faham ya? Bagus. Jawapan anda. Cubaan yang betul ya. Okay. Ini apa ni? Ini adalah jawapan anda adalah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di tingkatan 3. Ini apa ni? Banyak, okey saya bacakan sikit lah kat sini. Tingkatan 3 anda jawab, awak kena baca novel apa? Mungkin di Selangor lain kan, tak sama dengan negeri lain macam tu ke? Boleh bagi saya input? Ya, semua diam. 31 orang. Cuba bagi input pada saya. Okey, bagi respon. Awak baca novel apa? Okey, banyak persoalan disampaikan oleh penulis untuk mengukuhkan tema sesebuah novel. Berdasarkan sebuah daripada novel di atas, nyatakan 3 contoh peristiwa yang dapat dikaitkan dengan persoalan yang telah ditetapkan. Berdasarkan sebuah daripada novel di atas, nyatakan 3 contoh peristiwa yang dapat dikaitkan dengan persoalan yang telah ditetapkan. So, mana nak cuba jawab? Ini adalah untuk bahagian B novel. Oh ni panjang sikit lah nak jawab kan, betul tak? Sebab ni panjang ni. Sebab awak kena tengok novel apa yang awak baca. Okey, saya ada jawapan panjang, jawapan yang saya dapat ni. Okey, dia bergantung pada novel yang anda jawab. You all semua jawab novel apa? Cuba bagi tahu saya. Tawanan Komandan Caucasus. Sekolah saya, maknanya pelajar-pelajar di Najmi, awak dapat Choi dapat Nadia. Okey, lain-lain ya. Caucasus banyak. Saya Choi dari Pahang. Awak dari Pahang? Choi dari Pahang ke? Betul. Choi Nadia, Choi. Maknanya anda semua ni daripada negeri-negeri yang berbeza ke? Kelantan sekali, Choi cikgu. Ya? Kelantan sekali, Choi. Oh, daripada Kelantan kena baca Choi. Okey. So kalau macam tu, anda kena tulis berdasarkan kepada novel mana yang anda baca. So, okey, soalan dia apa tadi dia kata? 3 contoh peristiwa yang dapat dikaitkan dengan persoalan yang ditetapkan. Okey, kat sini, okey, kalau awak tawanan Komandan Caucasus. So, awak kena tulis keberanian mengambil risiko demi menjejaki kawan. Awak kena cari 3 contoh peristiwa. Okey. Panjang kat sini 3 contoh peristiwa kalau Caucasus ya. Okey, saya bacakan. Haikal, Chia Wei dan Devnas berani menempuh cabaran dalam usaha menjejaki Farhani. Mereka kembali ke rumah Usang pada waktu malam untuk menjejaki Farhani. Mereka telah memasuki pintu dimensi yang menghubungi dunia kumbang. Itu satu ya untuk Caucasus. Yang kedua untuk Caucasus ialah peristiwanya ya. Farhani dan Kim Yong pergi ke Mahligai untuk menyelamatkan rakan-rakannya termasuk Bara dan Puteri Cleopatra. Cleopatra. Kim Yong ke bilik kurungan dan membuka pintu sel untuk mengeluarkan rakan-rakannya daripada menjadi tahanan Komandan Caucasus. Manakala Farhani menyembur bancuhan endosulfan ke arah tentera Komandan Caucasus
sehingga kesemuanya pengsan demi menyelamatkan rakan-rakannya yang diserang oleh tentera komander Caucasus. Itu yang kedua, peristiwa menunjukkan keberanian. Okey, yang ketiga lagi keberanian untuk Caucasus ya. Farahani memberanikan dirinya untuk kembali ke makmal rahsia untuk menyelamatkan seseorang yang tidak dikenalinya selepas dibebaskan oleh bara dan Dara bintik, walaupun ketika itu tentera komander Caucasus sedang menuju ke arah mereka. Itu 3 peristiwa untuk tawanan komander Caucasus. Okay, untuk chart pula ya. Kasih sayang antara manusia dengan haiwan. Okay, awak boleh ambil peristiwanya iaitu Alias begitu resah apabila mendapati Chot terlepas daripada rantainya. Walaupun berkali-kali ibunya Leha dan sahabat baiknya Som memujuk agar mencari Chot selepas waktu persekolahan, namun Alias berdegil untuk mencari Chot. Okay, Chot tu kucing Okay, peristiwa kedua menunjukkan kasih sayang antara manusia dengan haiwan Alias juga menjaga Chot dengan rapi. Dia selalu membeli pisang kepada Chot dan memandikan Chot di sungai. Kat sini Chot bukan kucing Chot ni apa? Chot ni nampak macam monyet ya. Betul? Betul tak? Dia makan pisang ni. Okey, novel Chot kasih sayang Chot yang sayang akan tuannya seolah-olah mengetahui perlakuan Cikgu Sunan terhadap tuannya Alias. Ketika Cikgu Sunan memeriksa telinga Alias yang bernanah, Chot melompat dan melonjak kuat sehingga rantai di lehernya terputus. Chot menerkam Cikgu Sunan dan menokak lengan guru itu. Okay, maksudnya di sini Chot adalah haiwan monyet. Betul? Dan yang lain ada tak novel lain? Beruk. Okey, bagus. Choi beruk. Okay, lebih kurang monyet atau beruk. Okey. Kita pergi pada seterusnya. Boleh pergi lagi tak? Ini dah sampai dah 9.45. Banyak lagi tak kita latihan untuk ini? Okey. So untuk latihan, okey, saya akan bagi awak sebagai kerja rumah, boleh tak? Boleh? Okey, awak jawab muka surat 16 Muka surat 16, awak jawab di rumah lah. Awak jawab sendiri sebagai latihan untuk diri sendiri Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Ni tentang kebaikan beriadah. Ini untuk kebaikan diri awak lah. Awak buat karangan pendek daripada karangan yang bertajuk kebaikan beriadah telah dibagi dah pendahuluan, isi 1, 2, 3 dan penutup. Cuma awak awak olah lagi lah supaya nampak lebih pada perkataan-perkataan, tambah lagi perkataan itu Boleh tak? Sebagai kerja rumah muka surat 16 untuk tema 3. Okey, saya dah bagi satu pada awak. Tema 1 tu pun ada juga yang ini Perasan tak? Pada minggu lepas, ini adalah soalan untuk tema 2. Ini juga saya minta awak buat latihan untuk karangan pendek. Sebab kalau nak buat karangan kat sini mungkin ini dah ada, awak cuma tulis dan tambah-tambah saja. Ini sebagai latihan awak. Ini daripada tema 2. Saya ada bagi 2 file pada awak tema 2 dan tema 3. So awak tengok tema 2 muka surat 10.